Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim amma ba'd. Kepada para penganjur dan peserta seminar antarabangsa Islam di alam Melayu, saya Ahmad Fakhrul Razi bin Muhammad Zabidi dari Universiti Kebangsaan Malaysia membentangkan artikel saya yang bertajuk Pendekatan Puitis dalam Penghayatan Tadabbur Al-Quran. Ini adalah fokus pembentangan saya dan kita teruskan kepada bahagian pendahuluan. Al-Quran itu mempunyai pelbagai lapisan makna yang perlu untuk ditadaburkan supaya kefahaman terhadap Al-Quran itu sentiasa relevan dalam menangani isu-isu yang berlaku sepanjang kehidupan manusia. Berkenaan dengan Aceh, sememangnya telah menjadi tempat penumpuan penyebaran dan pengajian ilmu-ilmu Islam, dan pada abad ke-20 muncul satu karya kitab Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Mahyuddin Yusof yang berjudul Kitab Al-Quran Al-Karim dan terjemahan bebas bersajak dalam bahasa Aceh, dan itulah yang menjadi subjek kajian saya ini. Kajian ini adalah bermetodologi kualitatif dengan reka bentuk analisis kandungan. Teks yang dikaji adalah tafsir yang berjudul Al-Quran Al-Karim dan terjemahan bebas bersajak yang ditulis oleh Syekh Mahyuddin Yusof yang saya nyatakan sebentar tadi, dan ia dianalisis secara induktif. Fokusnya adalah terhadap seni terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Aceh, dan diperkirakan karya ini telah memberi sumbangan yang signifikan dalam keilmuan Islam di Aceh khususnya dan di Nusantara umumnya. Latar belakang Syekh Mahyuddin Yusof. Beliau lahir pada 16 September 1918 di daerah Aceh Utara. Ibu beliau bernama Fatimah dan ayah beliau bernama Yusof, dan beliau pernah mendirikan rumah tangga sebanyak 3 kali. Dari sudut pendidikan, asasnya beliau mendapat pendidikan daripada kedua-dua ibu bapanya, seterusnya melanjutkan pendidikan di Pondok Darus Saadah dan kemudiannya di Madrasah Al-Muslim, dan akhirnya di peringkat yang terlebih tinggi beliau melanjutkan pelajaran di Sekolah Normal Islam di Sumatera Barat sehingga tahun 1941. Aktiviti yang beliau laksanakan ataupun yang beliau sertai adalah beliau terlibat dengan gerakan politik untuk mendirikan negara Islam sehingga membuatkan beliau ditahan di penjara Binjai pada tahun 1953, dan beliau juga pernah menjawab beberapa jawatan penting, antaranya di Pejabat Perindustrian dan Perdagangan Aceh sebagai ketua, ahli jawatankuasa kewangan di Pejabat Inspeksi Pendidikan Daerah Aceh, dan ketua pendidikan guru agama di Bandar Aceh pada tahun-tahun yang seperti terpampar dalam slide, dan pada 1974 beliau bersetara. Selain daripada itu, beliau juga pernah bertugas di Parlimen sebagai perwakilan rakyat daerah Aceh dan Sumatera Utara pada tahun 1957, dan di antara tahun 1960 sehingga 1993 beliau menjalankan peranan sebagai guru besar di Institut Agama Islam Negeri Araniri, mengajar di Pondok Darul Ulum dan menjadi imam di Masjid Raya Baitur Rahman di Bandar Aceh. Beliau meninggal dunia pada 14 Mac 1994 pada usia 74 tahun dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Kuta Alam, Bandar Aceh. Berkenaan dengan kitab beliau ini, beliau menulisnya dengan tujuan untuk mendekatkan lagi masyarakat Aceh dengan Al-Quran. Tarikan utama kitab ini bukan sahaja ia ditulis dalam bahasa Aceh, bahkan bentuknya yang ditampilkan secara puitis lebih membuatkan masyarakat Aceh tertarik dengan Al-Quran itu sendiri. Syekh Mahyuddin menggunakan pendekatan maknawi, yakni menekankan makna ayat Al-Quran yang disesuaikan pula dengan kaedah nazam bahasa Aceh. Awalnya kitab ini ditulis dalam tulisan Jawi, kemudian diubah menjadi huruf Rumi supaya memudahkan masyarakat awam membacanya. Beliau mula menulis kitab ini pada 25 November 1995 semasa dalam tahanan di penjara Binjai. Selama 4 tahun di dalam penjara, beliau berjaya menyiapkan 3 surah, iaitu surah Yasin, surah Al-Kahfi dan surah Al-Insyirah, yang mana surah-surah ini pernah diterbitkan oleh Akhbar Panjajita di Bandar Aceh bermula dalam bulan Januari dan Februari pada 1965 secara bersiri.
Setelah 20 tahun penulisan tafsir ini terhenti, beliau mula meneruskannya semula pada tahun 1977 dan sempurna 30 juzuk pada tahun 1988. Setahun selepas itu, kitab tafsir ini diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Islam IAIN Araniri, Banda Aceh. Kitab ini menggunakan nazam, pendekatan nazam yang tidak mengubah makna asli ayat Al-Quran. Ini adalah supaya untuk memudahkan pembaca menggambarkan dan merasai maksud yang ditampilkan. Pendekatan ini lebih sukar kerana faktor bahasa yang perlu lebih kepada perhikmah dan lebih padat. Kedua, faktor makna perlu untuk lebih menyentuh jiwa dan juga faktor keindahan berdasarkan kepada kesesuaian dalam pemilihan kata, rima dan irama. Dari sudut masyarakat Aceh, mereka memang terkenal dengan penggunaan nazam dan puisi. Antara contoh hikayat yang terkenal di kalangan mereka adalah hikayat Perang Cambuk dan hikayat Perang Sabi yang amat berpengaruh terhadap emosional masyarakat Aceh sehingga menimbulkan semangat dalam melawan penjajahan Belanda pada ketika itu, dan Belanda amat takut kepada individu-individu yang menghafal hikayat tersebut. Berdasarkan kepada fenomena ini, Syekh Mahyudin Yusof telah menulis tafsir beliau dalam bentuk yang sama dan terdapat contoh yang anda semua boleh baca dalam artikel saya yang saya tidak muatkan dalam pembentangan saya pada kali ini. Saya terus kepada perbincangan. Jadi dari sudut keunikannya, kitab ini adalah ia dalam bentuk puisi, sajak dan nazam dalam bahasa Aceh, bertepatan pula dengan kaedah asalibul bayan. Dan Syekh Mahyudin Yusof memilih perkataan yang paling bagus, lembut, tepat dan memiliki makna yang mendalam sehingga ia dapat dijiwai oleh para pembaca dalam lapisan masyarakat dan pelbagai, tetapi pastinya yang mengetahui bahasa Aceh. Kajian ini sebenarnya adalah kajian bersama saya dengan pelajar sarjana saya, Ziaul Haq, merupakan warga Aceh yang mengkaji kitab ini secara mendalam dan bersama-sama dengan penyeliaan Dr. Ajidar di Aceh sendiri berkenaan dengan mengkaji tafsir itu sendiri kerana saya ada kekangan dari sudut memahami bahasa Aceh tersebut. Dan kemudian dia tulis bersama juga dengan Dr. Mahfuzah dari UiTM Pasir Gudang untuk menyentuh dalam aspek pendidikan. Kemudian seterusnya susun atur perbincangan, susun atur perkataan juga amat serasi dengan bunyi dan ia membawa ketenangan kepada jiwa pembaca. Penulisan ini bertepatan dengan prinsip asal bubayan seperti yang saya nyatakan tadi sehingga membuatkan pembaca menikmati kelazatan ayat Al-Quran dari sudut rasa berhubung-hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala seraya membangkitkan rasa fakir dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Penggunaan bahasa yang lembut dalam bentuk sajak dan puitis juga membantu dalam menimbulkan penghayatan terhadap konsep lataif Qur'aniyah. Konsep ini mendorong pembaca dapat merasai sentuhan kalam Allah yang bersifat mukjizat, yakni yang melemahkan dalam jiwa masing-masing. Ia membawa kepada refleksi kerohanian yang membawa kepada rasa dilemahkan oleh Al-Quran itu sendiri. Seni bahasa yang digunakan dalam memahamkan Al-Quran dengan pemilihan perkataan dan susun atur kata yang puitis ini sebenarnya membantu dan mendorong para pembaca untuk mencungkil pemaknaan ayat-ayat Al-Quran sekaligus mendalami dan menghayatinya sehingga kepada lataif Quraniyah, iaitu lataif Quraniyah itu adalah sebuah kelembutan dan kehalusan pengertian dalam menjawai Al-Quran sehingga berbekas pada dimensi kerohanian. Ia adalah kajian saya secara peribadi di peringkat PhD. Saya mengkaji lataif Quraniyah di sisi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dari sudut teknikal penampilan, Syekh Mahyudin menggunakan penulisan puisi ini secara dalam bentuk zigzag, iaitu berselang bunyi berselang-seli berdasarkan kepada keserasian bunyi. Dan ini sebenarnya memudahkan pembaca untuk mengingat dan menikmati keharmonian perkataan dan makna Al-Quran itu sendiri sehingga tidak membuatkan mereka berasa bosan dalam membaca kitab ini. Selain itu, Syekh juga menggunakan kembali perkataan-perkataan yang jarang digunakan dalam tafsirnya ini.
Sebenarnya puisi ini pada dalam kalangan masyarakat Aceh bukan sahaja memudahkan ingatan, bahkan ia juga menjadi seperti azimat dalam membangkitkan semangat melawan tekanan penjajah. Penggunaan syair dan nazam sebenarnya dalam aspek pendidikan dapat membangun peribadi yang baik, dan ia juga menunjukkan peradaban yang tinggi bagi masyarakat tersebut. Usaha ini membuktikan pengaruh besar Al-Quran dalam membentuk watak sesuatu masyarakat yang dapat menghayati nilai iman dan menyebarkan kebaikan dalam kehidupan. Ini merupakan pendekatan secara berhikmah yang digunakan oleh Syekh Mahyudin Yusof dalam merapati masyarakat Aceh dan merapatkan masyarakat Aceh dengan tuntutan Al-Quran itu sendiri. Dari sudut psikologi, pendekatan bahasa yang indah dapat memberi kesan positif kepada jiwa manusia. Jadi dari sudut pendidikan, bahasa puitis ini dapat membina adab dan ia dapat membantu dari sudut penguasaan ilmu dan juga kemahiran. Selain daripada itu, dapat juga menanamkan konsep nilai dan jati diri serta penghayatan agama yang mendalam. Sebagai penutup, pendekatan puitis ini berselari dengan konsep lafaz Qur'aniyah yang terfokus untuk memperhubungkan manusia kepada Allah. Aspek pendidikan dan penyebaran ilmu Islam melalui sajak, nazam dan puisi yang menggunakan bahasa yang halus lagi indah merupakan ciri pendidikan dan dakwah secara hikmah. Bukan sahaja dapat menanamkan nilai iman tetapi juga mendorong penghayatan ibadah dan akhlak dalam masyarakat Aceh khususnya. Jati diri mereka tertancap dengan penghayatan yang mendalam terhadap Al-Quran itu sendiri. Sekian saja pembincangan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat ambil daripadanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.